Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ismail binti Muhammad Sokri ingin membentangkan kepada anda 4 elemen penting sebagai persediaan bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan rangsangan kepada seseorang untuk mencapai kejayaan. Apabila seorang punya motivasi, maka dia memiliki inspirasi dan kekuatan untuk memenuhi cita-citanya atau untuk mencapai kecemerlangan hidup. Antara prinsip terpenting dalam pembelajaran adalah motivasi. Sebagai guru, adalah perlu untuk bertindak dengan sewajarnya bagi memberi rangsangan kepada pelajar untuk terus berusaha. Motivasi boleh dibagikan kepada dua kategori. Yang pertama sekali adalah motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Apakah ia? Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ialah diwujudkan secara semajadinya daripada rangsangan dalaman. Ia terdiri daripada dorongan dan juga rasa minat seorang individu itu untuk melakukan sesuatu aktiviti, iaitu ia berdasarkan kepada kepuasan dalam diri dia, keseronokan untuk melakukan aktiviti tersebut tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran. Menurut Brunner 1966, beliau mengaitkan bahawa motivasi intrinsik ini adalah berkaitan dengan perasaan naluri ingin tahu seseorang dan dorongan untuk mencapai kecekapan bagi murid. Motivasi intrinsik ini dikaji sejak awal 1970-an. Pelajar yang bermotivasi intrinsik adalah pelajar lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam tugas sukarela. Contohnya, dia membantu orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun berusaha untuk meningkatkan kemahiran mereka dan meningkatkan keupayaan mereka sendiri. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi daripada rangsangan luaran pula bagi tujuan untuk meningkatkan ataupun menggerakkan seorang individu itu untuk melakukan sesuatu aktiviti yang membawa faedah kepadanya. Apakah contoh faedah tersebut? Yang pertama sekali, contohnya seperti pujian, grade, ganjaran dan apa-apa sahaja yang boleh mendorong pelajar tersebut untuk terus berusaha. Jadi contohnya, pujian yang diberikan oleh guru mengatakan bahawa kerja awak ni baik, kerja awak ni bagus, semua tu. Kemudian itu secara tak langsung memberi dorongan kepada pelajar dan menyebabkan daya usaha pelajar itu meningkat untuk terus belajar. Jadi peneguhan itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik yang boleh memberikan kesan kepada tingkah laku pelajar tersebut. Jadi dalam kelas, guru perlu tahu jenis peneguhan yang hendak diberikan dan sekerap mana yang boleh diberikan. Walau bagaimana sekalipun, terlebih dahulu hendaklah kita mengetahui terlebih dahulu kebolehan dan juga persepsi pelajar tersebut. Okey, yang kedua, kreativiti. Kreativiti di sini adalah kita melihat kepada cara berfikir dengan unik ataupun dia menggabung jalinkan sehingga membentuk idea yang luar biasa. Menurut Clarkson, kreativiti di sini boleh membawa maksud kepada sifat tertentu, iaitu antara pemikiran yang divergen, kebolehan untuk mengambil risiko, fleksibel dalam perlakuan dan tidak balas. Sebagai contoh, dari segi kita memberi tugasan dari segi menyelesaikan masalah kepada pelajar. Jadi kaedah penyelesaian masalah ini dapat memberikan cabaran kepada murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Mereka akan berusaha sebaik mungkin menggunakan pelbagai strategi dan juga pelbagai kaedah yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pendedahan ini, jika diterapkan dengan sekerap mungkin, insya-Allah akan membentuk gaya berfikir dalam murid itu secara lebih berkesan dan di luar daripada kebiasaan. Jadi untuk memupuk kreativiti ini, guru dengan murid mestilah mempunyai interaksi, iaitu interaksi secara dua hala. Iaitu guru tidak seharusnya mendominasi ataupun mengawal pekerjaan pelajar tersebut, tetapi memberi peluang kepada pelajar untuk memberi mereka peluang meneroka sendiri ataupun menghasilkan kreativiti dan cara berfikir sendiri mengikut kepada keupayaan mereka. Jadi pendidikan dianggap sebagai yang paling berkuasa untuk mempengaruhi kreativiti seorang individu itu.
Oleh itu, elemen jenis ini berperanan penting dalam pendidikan, dalam membangunkan kreativiti, kemahiran, sikap dan kemampuan belajar. Yang ketiga, pengurusan bilik darjah. Bagi membentuk suasana pembelajaran yang berkesan, ia tidak terbina dengan hanya bertumpu kepada isi pengajaran yang disampaikan oleh guru semata-mata, tetapi juga melibatkan keberkesanan dan juga kecekapan dalam mengendalikan atau menguruskan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ia adalah bertujuan untuk membentuk tingkah laku dalam kalangan pelajar agar proses pengajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Manakala, aktiviti penyampaian ilmu juga adalah bertujuan untuk memenuhi ataupun mencapai objektif spesifik dalam sesuatu pembelajaran. Maka sebagai seorang guru adalah perlu untuk mempunyai ilmu dan kemahiran-kemahiran dalam menguruskan bilik darjah, kerana ini adalah amat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh guru adalah bagaimana guru itu menguruskan bilik darjah. Dan bersama ada daripada mulanya masuk bilik darjah sehingga daripada akhir pembelajaran tersebut. Ini kerana para pelajar secara tidak langsung akan menilai guru tersebut dari segi bagaimana guru itu mengajar mereka. Ini adalah kerana mereka menjadikan guru sebagai contoh dan juga rujukan. Maka sebagai seorang guru perlulah bersedia dan merancang apa sahaja yang akan dilakukan setiap kali melangkah masuk ke dalam bilik darjah. Maka perlu dipupuklah kemahiran dan juga ilmu dalam pengurusan bilik darjah, kerana ia merupakan salah satu usaha dalam membentuk atau membantu guru ini sepanjang proses pengajaran. Elemen yang terakhir adalah elemen interaksi. Interaksi dalam bilik darjah merupakan proses yang sangat penting dalam meneruskan pengajaran dan juga pembelajaran. Guru yang tidak kemahiran dalam berkomunikasi akan mewujudkan kelas yang tidak kondusif, bahkan menjadikan pelajar-pelajarnya tidak bermotivasi. Sedangkan terdapat pelbagai kepentingan dalam interaksi ini, antaranya ialah mewujudkan motivasi dalam diri pelajar. Ini adalah kerana ia bertujuan untuk menimbulkan minat dalam diri pelajar agar dapat memberi perhatian sepenuhnya terhadap aktiviti pembelajaran tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar akan mudah berasa bosan apabila interaksi yang dilakukan itu adalah tidak menarik. Bahkan mereka mungkin akan melakukan perkara yang berada di luar daripada sesi pembelajaran. Selain daripada itu, interaksi yang positif di antara guru dan pelajar di dalam bilik darjah boleh merapatkan lagi hubungan yang baik sama mereka. Dengan ini, pelajar akan berasa lebih selesa dengan mengikuti pengajaran guru, sekaligus menarik minat mereka dalam mempelajari ilmu yang guru mereka sampaikan dan menyebabkan pelajar akan faham apa yang dipelajari apabila wujudnya interaksi dua hal ini. Kesimpulannya, proses interaksi sangat penting supaya segala pertukaran maklumat akan berlaku antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.